Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allamu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata ila khair wad du'a ila al-huda wa qurbihi wa thawabihi mardati ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam. Siapa ni yang tanya? Alhamdulillah sihat. Ana cuma sesama sikit lah. Sesama sikit. Setakat ni tak ada masalah lagi. Alhamdulillah. Harap semua sahabat-sahabat yang di luar sana semuanya sihat-sihat belaka. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan sambung lagi kita punya perbincangan ataupun perkongsian pada membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada kita meneruskan kitab kita Manzumah Aqidatul Awam. Manzumah Aqidatul Awam yang telah kita bermula dekat 3 minggu, hampir 3 minggu dah. Alhamdulillah. Allah masih lagi beri kesempatan untuk kita teruskan pembacaan kitab kita dan kita dah pun sampai kepada sifat ma'ani. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kategori yang ketiga, iaitu dinamakan dengan sifat ma'ani. InsyaAllah pada petang ini kita akan mulakan revise sedikit apa yang kita belajar pada kelas yang lepas supaya kita kekal dalam fikiran kita apa yang kita belajar pada minggu ini. Dan mula-mula kita dah selesaikan sifat salbiyah, iaitu apa? Wahdaniyah kan? Wahdaniyah. Mukhalafatul hawadith, wahdaniyah. Dan juga kita pun dah masuk kepada sifat ma'ani. Yang pertama itu sifat qudrah dan juga sifat iradah dan juga sifat ilim. Sifat ilim. Jadi InsyaAllah pada petang ini kita akan masuk sedikit lagi sifat tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu bersifat dengan sifatul ilim? Sifatul ilim yang mana sifat itu tadi apakah tugasannya, apakah jenisnya, apakah perbezaan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari ini dan kita akan masuk kepada sifatul hayah dan juga sama' dan basar. InsyaAllah. Dan kita akan akhirkan dulu perbincangan tentang sifatul kalam. Kerana sifatul kalam itu perbincangannya agak panjang. Jadi saya perlu sediakan dulu apakah perkara yang saya nak sebutkan dalam kelas. Sebab ada perkara yang mungkin tak perlu kita nak sebutkan kerana terlalu dalam perbincangannya. Cukup sekadar apa yang diwajibkan ke atas seorang mukallaf itu untuk mengetahui tentang sifatul kalam. Baik, insyaAllah. Sebelum itu macam biasa kita akan bacakan dahulu kita punya bait syair ataupun kita punya manzumah. Harap-harap ada yang hafal. Ada yang hafal daripada bait ini dan kita harapkan semoga Allah memberkati kita dengan kita dengan kita hafalkan bait syair yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Marzuki ini supaya kita sama-sama mendapat barakah daripada pengarang kitab ini insya-Allah. Baik. Hari ini mungkin kita tukar lagu lah sikit. Dah boring lagu sama kan. Kayak lagu Yaman hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinin haqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun tab'atun tantazimu. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatun al-ilmu kalamun istamar. Sampai situ sajalah. Sebenarnya dah lebih tu.
Sebab dalam bait ni dia mulakan dengan sifat maknawi dulu, baru dia sebutkan sifat ma'ani. Berbeza dengan dalam syarah lah. Dalam syarah kita akan terangkan sifat ma'ani dahulu, baru kita terangkan sifat maknawi. Kerana sifat maknawi itu adalah mulazim, adalah perkara yang ada disebabkan adanya sifat ma'ani. Jadi kita dah sampai sebenarnya pada sifatul ma'ani di sini. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Kudrah kita dah selesai, iradah pun dah belajar. Sekarang kita berada di al-ilmu. Al-ilmu. Sebab apa dia tak susunkan betul-betul ni? Sebab dia buat dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair ni ada wazannya, ada dia punya kaedahnya. Yang perlu betul dia punya harakat dengan sukun. Dipanggil ilmu arud. Maka dia letakkan kalimah-kalimah ini sesuai dengan keadaan rima bait itu. Bukan dengan sesuai urutan. Dia susun dengan urutan, tapi kadang-kadang ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Sebab apa? Dipanggil daruratul syair, untuk membetulkan syair dia. Sebab kalau lari sikit saja, syair tu akan berubah dia punya wazannya. Okey. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan yang semalam. Kita ulang sekali lagi. Kita semalam dah baca tentang sifat, kita mulakan sifat ma'ani. Yang pertama sifat qudrah. Di sini sifat qudrah. Sifat qudrah ini merupakan salah satu daripada sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyun. Sifatun wujudiyatun. Sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh lagi ada. Maknanya ada diri zat, ada diri sifat tersebut pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makna kata apabila dibukakan hijab akan nampak dengan mata kita, akan nampak dengan panca indera kita. Maknanya sifat yang boleh dikesan dengan panca indera. Seperti mana yang kita buatkan contoh pada objek seperti warna ataupun kasar ataupun lembut. Itu sifat-sifat yang ada benar pada zat itu. Berbeza dengan panjang, pendek, segi empat, segi tiga, itu semua bentuk-bentuk ataupun panjang ataupun pendek itu semua sifatun thubutiyatun. Sifat yang kita isbatkan sahaja. Sifat yang hanya ada tapi tidak sungguh, ataupun hanya sungguh tetapi tidak ada pada zat Allah Subhanahu Taala, hanya ada pada fikiran kita sahaja. Baik. Maka al-qudrah ini adalah sifatun wujudiyatun, sifat yang wujud yang ada pada zat Allah Subhanahu Taala, qadimah yang sedia ada, bukannya baharu. Bukannya sifat yang baharu, qaimatun bidzatihi yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya apa? Yujidu biha wa yu'dim. Sebab dalam sifat ma'ani ni dia ada tugasnya, dia ada ta'alluqnya. Kenapa ada sifat qudrah? Yujidu biha wa yu'dim, untuk mengadakan, untuk mewujudkan sesuatu perkara dengan sifat tersebut, dan juga meniadakan, melenyapkan, menghilangkan sesuatu perkara juga dengan sifat tersebut. Cuma sifat qudrah ini ta'alluqnya hanya dengan perkara-perkara jaiz sahaja. Hanya ta'alluq, maknanya kaitannya hanya dikaitkan dengan perkara-perkara yang jawaz, perkara yang jaiz ada. Seperti kita, seperti makhluk yang lain. Makhluk tidak berkait dengan perkara yang wajib, tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Maka salah dah soalan bagi mereka yang bertanya, adakah Allah mampu untuk menciptakan satu zat lain yang serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata kamu sekarang bertanya tentang perkara yang mustahil. Kamu sekarang bertanya tentang perkara yang mustahil, dan memang perkara mustahil tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Maka itu tidak ada kaitan dengan sifat qudrah. Tidak ada kaitan dengan sifat qudrah. Bahkan soalan itu sendiri dah pun salah. Contohnya ditanya, boleh tak Allah guna dengan sifat qudrah ini? Allah kan boleh buat semua benda. Boleh tak dengan sifat qudrah ini Allah ciptakan isteri untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata adanya isteri untuk Allah itu adalah perkara yang mustahil. Dan perkara yang mustahil itu memang perkara yang tidak boleh ada. Yang akal kita tak boleh terima adanya dia. Seperti apa? Seperti kita buat contoh, boleh tak Allah nak gerakkan dan hentikan perkara ini dalam satu masa yang sama? Tak boleh, sebab perkara yang mustahil. Bukan katanya Allah tu lemah, tetapi soalan tu pernah salah sebab kita bertanyakan tentang perkara yang mustahil. Dan perkara yang mustahil tidak ada ta'alluqnya dengan sifat qudrah. Perkara mustahil perkara tidak ada. Perkara yang tidak ada dan akal kita tak boleh terima dengan wujudnya dia. Baik, yang ke-8 adalah sifatul iradah. Sifat kita terjemahkan sebagai perkehendak. Atau sifat berkehendaknya Allah Ta'ala. Adanya keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu buat sesuatu perkara bukan secara terpaksa. Bukan secara terpaksa. Maka kita katakan sifatul iradah ini adalah sifatun qadimatun ataupun sifatun wujudiyatun, sifat yang ada, yang sedia ada juga sifatnya, bukan baharu. Qaimatun bidzatihi, ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tugasnya? Yukhassisu biha al-mumkin, menentukan dengan sifat tersebut Allah menentukan perkara-perkara yang jaiz tadi.
perkara-perkara makhluk tadi, Allah tentukan dia. Nak jadi panjang ke, pendek ke, besar ke, kecil ke, semua penentuan-penentuan itu dengan sifat iradah. Tentukan di atas perkara yang harus dengan perkara yang harus ke atasnya. Maknanya Zaid adalah perkara yang harus. Kita tentukan pula ke atas dia perkara yang harus. Contohnya apa? Contohnya dia tu besar ataupun kurus. Itu perkara yang harus juga. Biba'di ma yajuzu ali. Dengan sebahagian perkara yang bolehkan. Sebab apa dengan sebahagian? Sebab Allah akan menentukan dengan sebahagian, bukan semuanya. Kalau Allah dah buat dia kurus, maka tak akan jadi gemuk lah. Kalau Allah dah buat dia panjang, maka tak akan jadi pendek. Maka akan satu pilihan saja untuk dia. Sebab tidak mungkin bertemu dua perkara yang berlawanan. Tidak mungkin, mustahil bertemu dua perkara yang berlawanan. Dua perkara yang berlawanan. Baik. Seterusnya, kita dah bincang juga dalil naqli dengan dalil akli. Kita sampai kepada sifat yang ke-9 daripada sifat 20 dan merupakan sifat yang ketiga daripada sifatul ma'ani. Sifat yang ketiga daripada sifatul ma'ani dipanggil sifatul ilim. Sifatul ilim ni kita terjemahkan sebagai apa? Allah itu bersifat dengan sifat yang tahu. Tapi tahu itu sebenarnya nama keadaan. Nama keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nama sifat itu diterjemahkan sebagai pengetahuan ataupun pengetahuan. Nama sifat itu al-ilmu. Bila terjemahkan bahasa Melayu, kita tambahkan pe. Apa itu sifat al-ilmu ini? Wahuwa sifatun qadimatun qa'imatun bidhatihi ta'ala. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada tanpa ada permulaan, bukan yang baharu, yang ada berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ada berdiri pada zat Allah? Maknanya kalau dibukakan hijab, nampak sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya apa? Ya'lamu bihal asya'. Mengetahui dengannya sifat tersebut. Biha ini balik dengan sifat. Ya'lamu, mengetahui dengannya. Maknanya dengan sifat itu Allah mengetahui al-asya'. Bila sebut al-asya' ni masuk segala benda. Al-asya' ni masuk segala perkara yang wujud. Masuk segala perkara yang wujud. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah jenis inkishafan taman. Maknanya tahu secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan sangat-sangat jelas bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara. Dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lam yasbiquhul jahl. Tidak didahului dengan kejahilan. Tidak didahului dengan kejahilan. Maksudnya apa? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bukan dulu Allah tahu, sekarang Allah tahu. Tidak ada begitu. Ilmu Allah ni bersifat qadim. Dan semua maklumat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qadim. Apa maksud bersifat qadim? Allah dah tahu, dah sedia ada tahu tentang perkara tersebut. Bukanlah belajar baru tahu. Ataupun nampak baru tahu. Tidak ada. Itu sifat ilmu manusia. Ilmu manusia macam kita ni, bila kita belajar, baru kita tahu. Bila kita tengok, baru kita tahu. Bila kita sentuh, baru kita rasa. Berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah ini tidak didahului dengan kejahilan. Tidak didahului dengan kejahilan kerana jahil itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu Allah itu meliputi daripada segala penjuru. Maknanya Allah tahu semua perkara. Daripada segenap penjuru, Allah tahu perkara tersebut. Maka segala perkara. Dan ilmu Allah ini berkait dengan 3 perkara. Kalaulah kita diiradah dan juga kudrah itu, kita kata itu ta'alluqnya dengan hanya perkara yang jaiz. Maknanya Allah hanya sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang harus ada. Tetapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui semua perkara yang jaiz, Allah mengetahui segala perkara yang wajib, dan Allah juga tahu segala perkara yang mustahil ke atasnya. Maka segala perkara yang wajib dan mustahil pun Allah tahu. Maknanya perkara yang wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang wajibkan, yang akal kita tak boleh terima ketiadaannya, Allah dah tahu dah. Begitu juga sifat yang mustahil bagi Allah, Allah tahu ketiadaan sifat mustahil tersebut. Bukan Allah tahu adanya sifat mustahil, Allah tahu ketiadaan sifat mustahil ataupun perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ta'alluq bagi sifat ilim ni ta'alluq dengan 3 perkara, berkait dengan 3 perkara. Yang wajib pun berkait, yang mustahil pun berkait, yang harus pun berkait. Berbeza dengan sifat kudrah dengan iradah. Kudrah dengan iradah hanya berkait dengan sifat yang jaizat sahaja, mungkinat sahaja, perkara yang harus sahaja. Dia tak berkait dengan sifat yang wajib, perkara yang wajib juga perkara yang mustahil. Maka tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di langit ataupun di bumi ataupun segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
dan ilmu Allah itu telah meliputi segala perkara. Meliputi segala perkara. Apa benda pun dia itu, mesti Allah dah tahu tentang perkara tersebut, dan tahunya Allah itu bukan baharu. Bahkan dah sedia ada, dah sedia tahu. Sejak azali lagi Allah dah tahu tentang perkara tersebut. Dan lawan bagi sifat ilmu ini adalah sifat jahal. Sifat jahil. Maka sebab itu kita kata mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang jahil. Kerana apa? Kerana sifat yang jahil itu adalah sifat yang lemah, sifat yang kurang, dan Allah mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat tak tahu. Maka ada beberapa perbezaan di antara ilmu kita, ilmu manusia, ilmu makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebenarnya kita hanya meminjam sahaja nama ilmu itu. Nama ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hakiki memiliki ilmu, yang hakiki yang memberi ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemilik segala ilmu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Allah mengetahui segala perkara yang di depan mereka dan di belakang mereka. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maka tidak ada perkara yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dengan jelas. Tahu betul-betul dengan jelas. Sebab itu di atas sini ta'alluq ilmu ini adalah ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara. Perkara yang wajib, perkara yang jaiz, perkara yang mustahil. Kita ni perkara yang jaiz. Maka perkara yang jaiz ini adalah segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa perbezaan di antara ilmu kita, ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, ilmu manusia adalah ilmu jenis kasb. Ilmu yang kita belajar baru dapat. Dan juga ada juga ilmu manusia yang dikatakan sebagai ilmu wahbi, ilmu yang diberi. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ala kulli hal ilmu itu diberi oleh seseorang ataupun belajar baru dapat. Dipanggil ilmu muktasab. Ilmu yang perlu ada usaha baru kita dapat tahu. Tak, seseorang tu kalau tak belajar ilmu fiqh, maka tak akan tahu tentang ilmu fiqh. Tapi Allah mampu untuk memberi kepada dia ilmu fiqh tanpa dia belajar. Allah mampu. Banyak kita dengar kisah-kisah orang-orang alim yang mana disebabkan dia berapat dengan gurunya contohnya, ataupun dia banyak beribadah, Allah beri kepada dia ilmu tanpa dia belajar. Tapi maksudnya ada sesuatu perkara yang memberi kepada dia. Itu perbezaan pertama. Adapun ilmu Allah ini ilmu yang ghaira muktasab. Bukanlah ilmu yang bila Allah belajar, Allah tahu barulah dia tahu. Dia dah memang sedia ada tahu. Sedia ada tahu selama sejak azali lagi Allah dah tahu. Yang kedua, ilmu kita ini didahului dengan kejahilan. Didahului dengan kejahilan. Ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan. Lam yasbiquhu al-jahal. Tidak didahului dengan kejahilan. Yang ketiga, ilmu kita ini ada hadnya. Ilmu kita ini ada hadnya. Ada perkara-perkara yang Allah dah hadkan. Kita tak boleh tahu perkara ini. Contohnya apa? Contohnya bila berlaku hari kiamat. Saya tak tahu bila berlaku. Maknanya ilmu kita ni ada hadnya. Belajar sampai mana pun tak akan dapat tahu bila berlakunya hari kiamat. Tak. Contohnya ilmu kita bagi manusia biasa, terhad pada perkara-perkara yang dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu Allah tidak ada hudud, tidak ada hadnya. Berbeza dengan ilmu manusia. Dan juga ilmu kita manusia ini terbuka kepada lupa. Terdedah kepada lupa. Maknanya ilmu kita ini sekarang kita tahu, besok lusa mungkin boleh jadi kita lupa dah. Berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan pamerkan segala amalan kita di hadapan kita di hari kiamat nanti. Satu-satu perkara Allah akan pamerkan kepada kita. Walaupun perkara yang kecil sekali mana pun Allah dah catatkan. Allah dah simpankan dalam buku catatan kita supaya nak mengetahui bahawasanya Allah tu mengetahui segala perkara. Kadang-kadang perkara yang kita sendiri lupa pun Allah ingatkan balik kita pada hari kiamat. Kita pun dah lupa dah. Allah akan katakan, wahai fulan, kamu ingat tak waktu sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian, keadaan sekian-sekian, kamu buat sekian-sekian maksiat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia dulu aku tutupkan bagi kamu, dan di akhirat nanti juga dan di akhirat hari ini juga aku tutupkan untuk kamu. Itu antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutupkan aib kita di dunia, Allah juga akan tutupkan aib kita di hari kiamat, hari akhirat. Maka itu antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sentiasa minta supaya Allah tutupkan aib kita. Allahumma astur uyubi. Ya Allah, tutupkanlah aib-aib ataupun aurat-aurat aku. Baik.
Dan juga yang terakhir sekali, ilmu kita itu kadang-kadang boleh tersalah, boleh tersilap. Boleh tersilap. Ilmu kita itu didahului dengan kejahilan. Itu antara perbezaan di antara ilmu kita dengan ilmu makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dah sebutkan pada kelas yang lepas bahawasanya nisbah ilmu para anbiya, ilmu para anbiya, para nabi semuanya, jika nak dibandingkan dengan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat satu titik air daripada lautan. Dan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dinisbahkan kepada ilmu Allah juga ibarat satu titik air daripada lautan. Tak akan berkurang sedikit pun daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang makhluk yang paling alim, makhluk yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling bijak, yang paling cerdik pandai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu para anbiya yang lain, selepas itu barulah datang manusia biasa. Manusia biasa, maka itulah tertib dari segi alim. Maka tidak ada makna untuk kita mengaku diri kita ini alim, diri kita ini pandai, diri kita ini ada ilmu. Bahkan semua itu adalah kita kata apa, serpihan ataupun cebisan sahaja daripada ilmu Nabi SAW. Dan ilmu Nabi itu juga adalah satu titik sahaja daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengetahui segala perkara yang ada dalam hati kita, yang kita buat semua perkara. Bahkan kata Allah SWT, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahsia kamu wa akhfa, dan perkara yang lebih rahsia daripada rahsia. Perkara yang lebih tersembunyi daripada rahsia. Apa itu? Kata para ulama, perkara yang kita akan fikirkan akan datang. Petang ni kita tak tahu lagi kita nak fikir apa. Allah dah tahu dah apa yang kita akan fikirkan pada petang ini. Dalam hati kita pun Allah dah tahu perkara yang kita akan fikirkan. Kita pun tak tahu benda lagi kita yang akan fikirkan pada petang ini. Tapi Allah dah sedia tahu, dah sedia maklum tentang perkara tersebut. Baik, itu adalah perbezaan di antara ilmu makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita akan sambung lagi. Kita dah baca semua ni dalil nakli ini. Dalil akli bagi sifat ilmu senang sahaja. Kenapa Allah itu mustahil bersifat dengan kenapa Allah itu wajib bersifat dengan sifat ilmu? Kerana mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat jahil. Kerana lawan bagi sifat pengetahuan ini adalah sifat jahil, tidak tahu. Dan mustahil bagi pencipta itu, mustahil bagi Tuhan itu bersifat dengan sifat jahil. Kerana itu sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil akli dia. Baik. Yang ke-10 ataupun sifat yang ke-4 daripada sifatul ma'ani, dinamakan sebagai sifatul hayah. Sekejap sifatul hayah. Kita boleh terjemahkan sebagai sifat hidup. Ataupun kalau kita nak namakan nama sifat itu, kita tambahkan pe. Pehidup. Bunyi macam pelik sikit. Tapi sebab apa ditambahkan pe itu? Untuk membezakan di antara nama sifat dengan nama zat. Kalau kita sebut Allah hidup, hidup itu dah ada pada zat Allah SWT. Sekarang kita nak namakan sifat itu, dinamakan sebagai pehidup. Nama sifat itu sendiri. Nama sifat itu dinamakan Al-Hayy. Dalam bahasa Arab senang, Al-Hayah. Kalau hidup, Hayyun. Hayyun. Tak? Kaunuhu hayyan. Sebab itu di sifat maknawi kita ada kaunuhu hayyan. Sifat keadaan Allah SWT itu hidup. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, hidup dengan hidup sama aja. Jadi kita tambah pe supaya membezakan di antara keadaan diri Allah SWT dan juga nama sifat itu sendiri. Maka nama sifat itu Al-Hayah. Al-Hayatu. Apa sifat itu? Sifat hayah ini adalah sifat pehidup. Maksudnya apa? Wahiyah sifatun qadimatun. Sifat. Sifat ni apa? Perkara yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang memang ada dan lagi sungguh. Maknanya wujud, sifatun wujudiyatun. Dalam kitab ni tak sebut wujud. Qadimatun, yang sedia ada. Maknanya bukan perkara yang baharu. Qadimatun, kita tinggal di sini ya. Qaimatun di sini. Qaimatun bidzatihi. Boleh tambahkan kalau ada kitab. Allah payah tulis ni. Qaimatun. Okey. Sifatun qadimatun, qaimatun bidzatihi. Ada yang berdiri, yang ada melekat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tugasnya? Apa dipunya panggil apa? Wazifah ataupun ta'alluqnya. Tusahhihu lahu al-ittisaf bil qudrati wal iradati wal ilmi was sam'i wal basar wal kalam. Sifat hayah ini tugasnya adalah apa?
membenarkan. Tusahih membenarkan. Baginya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat qudrah, bersifat dengan sifat iradah, bersifat dengan sifat ilm, dengan sama' dan basar dan kalam. Sifat hayah ini sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk mengesahkan betulnya Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang ma'ani yang lain. Kerana jika tidak ada sifat hayah ini, maka mustahil Allah bersifat dengan sifat lain yang lain. Sebab sifat hayah ni sifat hidup. Perhidup maknanya Allah itu hidup, tidak mati. Maka kalau tidak ada sifat hidup, macam mana Allah boleh bersifat dengan sifat iradah, sifat qudrah? Tak, sedangkan kita dah tekankan, kita dah bersepakat mengatakan bahawasanya Allah itu wajib ada yang pertama. Dan perkara yang ada itu mestilah hidup. Yang kedua, Allah itu juga bersifat dengan sifat qudrah dan iradah dan juga al-ilmu seperti mana yang kita dah bincangkan pada sebelum ini. Maka sifat hayah ini adalah untuk membenarkan. Untuk membenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersifatnya ia dengan sifat qudrah dan iradah dan ilm dan sama' wal basar wal kalam. Sifat ma'ani yang lain itu validnya sifat tersebut dengan adanya sifat hayah. Sahnya sifat tersebut dengan adanya sifat hayah. Jika tidak ada sifat hayah, maka semua sifat ma'ani tidak akan valid. Tak adalah. Sebab benda dah mati. Takkan ada pula sifat ma'ani. Maka itu tugas ataupun kita panggil wazifah bagi sifat hayah ini adalah untuk apa? Untuk membenarkan. Untuk membenarkan Allahumma salli Muhammad sifat-sifat ma'ani yang lain. Falau lam yakun ta'ala hayyan, kalaulah Allah itu tidak hidup, ma thabatat lahu hadhihi sifat, sudah pasti tidak akan tersabitlah sifat-sifat yang lain itu. Maka wajib bagi Allah, akal tak boleh terima. Maksudnya bukan wajib macam mana? Akal tak boleh terima Allah itu mati, Allah itu tidak hidup. Akal tak boleh terima. Akal sendiri yang mengatakan Allah itu bersifat dengan sifat hayah, ditambah pula Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah dan berpeganglah, bergantunglah kepada yang maha hidup, 'alal hayyi yang maha hidup, alladzi la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyul qayyum, bersifat dengan al-hayy yang maha hidup. Al-qayyum apa? Yang menghidupkan perkara yang lain. Alladzi yuqimu ghairahu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berpeganglah. Tawakal ni berpegang ataupun bersandarlah. Bersandarlah, berpeganglah, tawakal dengan ataupun ke atas yang maha hidup, alladzi la yamut. Alladzi la yamut ni sifat bagi hayy, yang mana tidak ataupun bayanlah, yang mana tidak mati. Wa qala ta'ala huwal hayyu, dan dialah Allah SWT itu yang maha hidup, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, fad'uhu, maka mintalah padanya, maka serulah dia, fad'uhu mukhlishina lahuddin, dengan keadaan kamu ikhlas, ikhlas kepadanya. Ikhlas kepadanya. Minta kepada Allah kena minta dengan ikhlas. Maknanya kita betul-betul minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan telah tunduklah segala wajah-wajah makhluk itu kepada yang maha hidup lagi yang maha qayyum. Yang maha qayyum ni yang maha menghidupkan yang lain, atau yang maha mendirikan bagi yang lain. Baik, maka itu dalil Allah SWT, dalil nakli bagi sifat al-hayah. Maka sifat hayah ini berbeza dengan kehidupan kita. Kalau kita katakan Allah hidup, kita pun hidup. Tapi perbezaan di antara hidup kita dengan hidup Allah sangat-sangatlah besar sekali. Bahkan tak boleh nak dibandingkan pun sifat hidup kita yang ada pada kita ini dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hidup Allah Subhanahu Wa Taala abadiyah sarmadiyah. Abadiyah, sarmadiyah dan zatiyah. Maksud apa? Hidup Allah itu selama-lamanya, tidak akan berpenghujung. Tidak ada penghujungnya. Juga hidup Allah tidak ada permulaan. Sedia hidup tanpa ada permulaan, seperti mana zat Allah Subhanahu Wa Taala sedia hidup tanpa ada permulaan. Dan juga hidup Allah Subhanahu Wa Taala, sifat hayah Allah Subhanahu Wa Taala, laisat bi ta'thir mu'athir. Bukanlah dengan perbuatan sesuatu perkara yang lain. Bukan kesan daripada perbuatan perkara yang lain, maka hiduplah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan dengan hidup kita. Kita hidup adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan disebabkan perkara yang lain yang menghidupkan Allah Subhanahu. Tidak ada sebab.
Tidak ada illah. Bukan hidup kerana ada perkara yang menghidupkan dia, maka dia hidup. Dan juga hidup Allah tidak akan datang kepadanya adam. Tidak akan datang kepadanya tiada. Selama-lamanya hidup. Abadiyah sarmadiyah. Sedangkan hidup kita ada penghujungnya. Dan hidup Allah bukan dengan roh. Kena faham. Hidup Allah bukan dengan roh. Bukan dengan roh. Bila roh tiada, matilah dia. Seperti kita. Kita ni hidup berdasarkan roh. Bila roh tiada, maka matilah kita. Sebab itu dikatakan orang yang stroke ataupun orang yang orang yang kena angin, kena stroke tu, dah tidak ada roh pada jasad dia. Maka tak ada efek dah, tak rasa apa-apa dah. Sebab dah hilang roh sebahagian daripada tubuh badannya. Sebab itu kata-kata ketika mana kita tidur, roh kita keluar daripada badan kita. Bila seseorang itu mati, rohnya keluar daripada badannya. Maka hidupnya jasad kita ini dengan adanya roh. Tidak ada roh, matilah kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup Allah bukan dengan roh. Bukan dengan roh. Dan dalilnya apa? Tadi, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kepada yang maha hidup. Allah sendiri katakan yang dia itu hidup, dan memang akal kita tak boleh nak terima. Kerana apa? Kerana kalaulah Allah tidak bersifat dengan sifat hidup, maka Allah akan bersifat dengan sifat mati, dan itu mustahil. Kalau Allah itu mati, siapa yang menggerakkan matahari? Siapa yang menggerakkan bulan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang beri kita nafas? Siapa yang mentadbir bumi ini? Dan perkara itu mustahil sebab perkara ini berlaku depan mata kita. Dan kalau Allah juga tidak hidup, macam mana kita nak validkan sifat-sifat iradah, sifat kudrah, sifat ilm yang kita dah belajar pada sebelum ini? Maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat al-hayah. Al-hayah itu apa? Al-hayah itu perhidup. Nama sifat dia perhidup. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup. Baik. Maka itu sifat. Tidak ada perkara yang banyak untuk kita jelaskan tentang sifatul hayah. Baik. Ada tugas tidak ada takluk dia dengan mensahih saja. Membenarkan saja. Membenarkan adanya sifat ma'ani. Baik. Seterusnya, kita akan masuk kepada sifat yang ke-11 dan sifat yang ke-12. Iaitu sifat pendengar dan sifat perlihat. Sifat samak dan juga basar. Allah melihat dengan sifat samak. Allah mendengar dengan sifat basar. Maka nama sifat itu kita terjemahkan sebagai apa? Pendengar dengan perlihat. Allah melihat. Kalau kita terjemahkan Allah bersifat dengan sifat melihat, sama dah dengan melihat tadi. Sebab itu kita namakan dengan sifat perlihat. Itu sekadar nama lah, sekadar istilah sahajalah. Adapun i'tiqad kita semua sama. Allah bersifat dengan sifat samak dan basar. Sebab tu kalau belajar bahasa Arab lebih mudah. Tak perlu nak terjemah dah. Sebab kita dah faham. Samak tu nama sifat. Yasma' ataupun sami', sami'an tu mendengar. Keadaan Allah itu mendengar. Baik. Sifat samak dan basar ini disekalikan. Kerana apa? Kerana tugasnya lebih kurang sama. Tugasnya lebih kurang sama. Bahkan sebenarnya sifat samak dan basar ini kita dapatkan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kesan sifat samak dan basar ini kerana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawasanya dia itu maha mendengar dan maha melihat. Kerana apa? Kerana sebenarnya sifat ilmu yang kita belajar tadi, Allah dah ketahui segala perkara. Kalau kita fikirkan balik, dah masuk dengar juga dengan melihat. Kerana Allah tahu segala perkara, tentulah segala perkara yang boleh didengar juga Allah tahu. Maka sifat ilim sebenarnya dah macam cukup untuk tanpa ada samak basar pun dah cukup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kena ada juga samak dan basar ini? Kerana ini sifat yang kita isbatkan dengan sam'i. Kerana kita dengar Allah kata. Kerana Allah yang sebutkan bahawasanya dia maha mendengar dan dia maha melihat. Jadi sudah pasti ada perbezaan di antara sifat ilim dan juga sifat samak dan juga sifat basar. Jadi apa hakikat perbezaan itu? Kita tak tahu. Kerana apa? Kerana sifatul ilim pun kita dah faham bahawa Allah tahu segala perkara. Maka kenapa kena ada lagi sifat samak dan basar? Kerana Allah kata dia ada sifat samak dan basar, maka kita pun isbatkan sekali. Sebab itu sifat ilim kita dapat kesan dengan dalil naqli dan dalil akli. Tapi sifat samak dan basar, ada setengah ulama kata hanya ada dalil naqli sahaja. Tidak ada dalil akal. Kerana dalil akal dah cukup untuk mengatakan Allah itu bersifat dengan sifat ilim. Boleh faham? Kenapa disamakan, disekalikan sifat samak dan basar? Yang pertama kerana ta'aluk dia lebih-lebih kurang sahaja. Tugasnya hanya lebih-lebih kurang sahaja. Dan juga sebenarnya
Kalau kita nak fikir daripada keseluruhannya, dah cukup untuk Allah sifat ilim. Untuk Allah mengetahui segala perkara. Allah tahu segala suara. Allah tahu segala perkara yang dilihat dengan sifatul ilim. Kerana sifatul ilim tu luas, mengetahui segala perkara. Ya'lamu bihal al-asya', mengetahui segala perkara, jami' al-asya' bidun istithna', tanpa ada pengecualian. Dan Allah tahu daripada setiap sudut dan setiap jihad. Maka kenapa ada lagi sifat samad dan basar? Kerana Allah sendiri yang mengatakan. Sebab itu dikatakan ini adalah sifat yang jenis sam'i, bukan jenis akli. Bukan sifat yang kita kesan dengan akal, sifat yang kita kesan dengan dalil daripada Quran dan hadis. Kerana Allah kata dia mendengar dan Allah kata dia melihat, maka kita pun kata Allah bersifat dengan sifat sama' dan juga basar. Dan kita kena faham bahawasanya mesti ada perbezaan. Mesti ada perbezaan di antara sifat ilim dan sifat sama' dan juga sifat basar. Apakah hakikat perbezaan itu? Wallahu a'lam, tak tahu macam mana. Tapi sebab apa kita kena kata ada perbezaan? Kerana Allah sebutkan. Kalau tidak ada perbezaan, Allah tak akan sebutkan. Dan juga lawan bagi sifat sama adalah buta, tidak melihat. Dan lawan bagi sifat sama tuli. Tak, mendengar lawan dia tuli, tak dengar, pekak. Dan lawan bagi sifat basar, melihat, itu adalah buta. Dan dua-dua sifat mustahil itu adalah perkara yang lemah, perkara yang kurang, yang mustahil ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah hanya sekadar dalil akli yang boleh kita letakkan pada samad dan basar. Maka apakah sifat samad dan basar ini? Kata di sini wahuma, dan kedua-dua sifat itu adalah dua sifat qadimatan. Dalam bahasa Arab kalau tambah alif lam dipanggil muthanna. Maknanya merujuk kepada dua sifat ini. Sifatan qadimatan qaimatan. Dua sifat yang telah sedia ada, bukan baharu. Qaimatan, yang kedua-dua ini ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tugasnya apa? Yang kasyif bihima al-mawjud. Sama juga tugasnya macam Allah SWT, macam sama, macam ilim tadi. Yang kasyifu bihima al-mawjud. Apa yang kasyif ni terjemah apa? Jelas. Yang jelas. Yang kasyif ni boleh terjemahkan sebagai jelas. Yang terjelas bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang mawjud. Segala perkara yang ada. Sama jugalah. Bila sebut al-mawjud ini, Allah mengetahui segala perkara yang mawjud. Yang ada sahaja. Adapun ilim tadi, Allah mengetahui segala perkara yang ada. Dan juga Allah juga tahu perkara yang mustahil, yang tidak ada. Tapi di sini Allah hanya mendengar perkara yang mawjud. Sebab perkara yang mawjud saja boleh didengar. Perkara yang tiada nak dengar apa? Perkara yang tiada nak lihat apa? Dah memang tiada. Maka hanya berkait dengan perkara yang mawjud. Yang kasyifu bihima al-mawjud. Fallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sami'un, mendengar. Yasma'u kulla syai'in, mendengar segala perkara. Kulla syai'in ni mendengar segala perkara. Hatta innahu, bahkan dia itu mendengar yasma'u dabiban namlah. Dabib ni apa? Bunyi tapak kaki. Hentakan kaki semut yang hitam, an-namlatus sauda, semut yang hitam, ala sakhratil malsa, di atas batu yang kesat, fil lailatil dhalma, pada malam yang gelap gelita. Allah tahu setiap gerakan tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, pada malam yang gelap gelita. Allah tahu pergerakan dia. Dan Allah lihat dan Allah dengar. Allah melihat setiap pergerakan dia, Allah mendengar setiap pergerakan dia. Maka Allah melihat dan mendengar segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada itu Allah melihat dan mendengar. Wa basirun, tadi mendengar dan juga melihat. Yara kulla syai'in, melihat segala perkara. Ru'yatan syamilatan, secara penglihatan yang sangat-sangat jelas. Tastau'ibu kullal mudrikat, meliputi segala perkara. Meliputi segala perkara. Maka Allah melihat dan mendengar segala perkara. Dan perbezaan di antara dengar kita dengan dengar Allah sangat-sangatlah jauh. Dengar Allah tidak ada hadnya. Dan dengar Allah bukanlah dengan telinga. Dengar Allah bukanlah dengan gegendang. Dengar Allah bukanlah hanya perkara yang perkara yang kuat didengar. Allah boleh dengar walaupun perkara dalam hati kita. Allah boleh dengar walaupun perkara yang jauh. Allah boleh dengar segala perkara. Begitu juga melihat Allah. Allah melihat bukan dengan mata. Allah melihat bukan dengan kelopak mata. Allah melihat bukan dengan cahaya. Adapun kita melihat perlukan kepada cahaya. Kalau kita buka mata, tak ada cahaya, tak nampak apa-apa. Melihat kita perlu kepada cahaya. Maka penglihatan kita ini
Kalau tidak ada cahaya, maka tidak ada memberi apa-apa manfaat. Kalau kita tutup lampu, tak nampak apa-apa. Walaupun ada mata, buka mata ni tapi tak nampak. Maka cahaya itu perlu pada penglihatan kita. Tetapi lihatnya Allah tidak berhajat kepada cahaya. Bahkan Allah melihat segala perkara tanpa ada had. Kita kalau melihat belakang dinding tak nampak dah. Tak, maka ada hadnya, ada hududnya. Tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Maka Allah mendengar segala suara, mendengar segala zat. Begitu juga melihat segala perkara yang boleh dilihat dan melihat segala perkara yang berzat. Dan kena ketahui bahawasanya ada perbezaan di antara sifat sama' dan basar walaupun kita tak boleh nak faham betul-betul. Dan ada perbezaan di antara al-ilmu, was-sam'u wal-basar. Ketiga-tiga sifat itu ada tugasnya masing-masing dan ada perbezaannya walaupun kita nampak macam lebih kurang sama. Tadi ya'lamu bihal asya', ni yang kasyifu bihal mawjud, lebih kurang sama saja sebab kita tak ada ibarah untuk membezakan di antara kedua-duanya. Tapi kita kena faham bahawasanya ada perbezaan di antara sifatul ilm, sifatul sama' dan juga sifatul basar. Apa dalilnya? Allah sendiri yang katakan, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Allah telah mendengar kata-kata isteri yang telah berdebat ini dalam masalah mujadalah, dalam surah mujadalah. Sahabat yang berbicara dengan sahabat ataupun sahabat tu, sahabiyah ni dia bercakap. Maka Allah dengar aduan dia. Tashtaki ila Allah. Maka Allah dengar setiap aduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak ada makhluk yang mendengar suara kita, Allah dengar. Maka Allah kata dia, qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah. Sebab ada satu kisah sahabiyah ini, dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tak balas apa-apa sebab belum ada dalil yang turun. Rasulullah tak cakap apa-apa. Maka Allah turunkan ayat ini nak mengatakan Allah dengar suara kamu wahai perempuan, wahai wanita. Sebab dia mengadu pada Allah, selepas dia pergi mengadu pada Rasulullah, tak dapat apa-apa, dia pergi mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata Allah dengar apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, idhaba ila fir'aun. Allah kata kepada Nabi Musa dengan adiknya, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang lembut. Tengok di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu bahawa Fir'aun itu tidak akan menerima Islam, tidak akan menerima iman, tidak akan sesekali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah masih lagi menyuruh kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun dan mengatakan perkataan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan, dan katakanlah kepada mereka qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Dalam berdakwah kita kena bersifat lemah lembut dalam mengajak orang kepada kebaikan. Ini ajaran Allah kepada siapa? Kepada Nabi Musa. La'allahu tadhakkaru aw yakhsha. Moga-moga dengan kata-kata yang lembut tadi dia boleh ingat, dia boleh sedar dan juga boleh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw yatgha. Wahai Allah, kami takut kami ni akan diseksa, akan dizalimi oleh Fir'aun. Sebab memang Fir'aun tu ma'ruf, dia tu seorang raja yang zalim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala la takhafa. Kata Allah, janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku ada bersama kamu, aku ada bersama kalian. Asma', aku mendengar dan aku melihat. Apa yang kalian katakan, aku mendengar. Apa yang kalian buat, aku melihat. Maka kamu jangan takut, aku ada bersama dengan kalian. Itulah keimanan seorang mukmin, sentiasa rasakan Allah ada bersama dia. Sentiasa rasakan Allah melihatnya, sentiasa rasakan Allah mendengarnya. Maka dia tak akan takut kepada apa-apa perkara pun kerana dia tahu Allah bersamanya. Sebab tu kata siapa? Kata Nabi SAW ketika mana bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana dalam peristiwa hijrah. Idh yaqulu sahabi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya Allah bersama kita. Jangan kamu menyangka kita ni berdua, tapi sebenarnya kita bertiga. Allahu thalithuhuma. Allah ada yang ketiga bagi mereka yang berada berdua. Maka kita kena sentiasa rasa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah mengetahui segala isi hati kita, dan Allah tahu segala perkara yang kita buatkan atas dunia ini. Tidak terlepas sedikit pun daripada ilmu Allah, daripada pendengaran Allah dan daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah sifat bagi Allah SWT yang ke-12 dan 11 ini, sifat sama' dan juga basar. Sifat pendengar dan sifat pelihat.
Nama sifat itu pendengar dan juga pelihat. Terakhir sekali, sifat yang ketujuh adalah sifatul kalam. InsyaAllah kita akan tangguhkan pada kelas yang akan datang. Kerana sifatul kalam ni agak susah untuk kita terangkan dan perlukan pada waktu yang khusus. Supaya tak bercampur lah. Sifatul kalam ni sifat yang paling susah. Ataupun sifat yang paling luas perbincangannya. Bahkan dinamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam kerana sifatul kalam. Dinamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam juga. Antara nama ilmu tauhid ini, antaranya usuluddin, ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid, dan juga dinamakan sebagai ilmu kalam kerana pada perbincangan al-kalam ini sangat-sangat luas perbincangannya dan ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah dan juga beberapa kelompok yang lain. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey. Kalau faham boleh komen faham, kalau tak faham boleh tanya. Ada soalan boleh tanya sekarang. Kita ada lagi 10 minit masa. Basah. Nama sama basah sekali dah. Sama basah kita buat sekali dah. Baik, kalau tak ada soalan. Kita tahu faham ke tak faham ni. Faham ke tak faham semuanya. Paling risau kalau kita mengajar orang tak faham. Baik, insyaAllah. Ada yang komen faham, Alhamdulillah. Okey, baik insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Ahad minggu depan. Kalau tidak ada arah melintang dengan izin Allah SWT, kita jumpa Ahad depan. Dan insyaAllah Ahad depan kita akan selesaikan kita punya sifat bagi Allah SWT. Dan seterusnya kita boleh masuk kepada Qismun Nubuwat. InsyaAllah minggu depan kita harap habislah. Dan ni dah part yang ke-9. Ini siri yang ke-9. Minggu depan ada 3 kelas lagi. Dan peringatan juga untuk siapa-siapa yang berminat untuk berpuasa. Kita sekarang pada hari ni dah 12 Ini 12, jadi bolehlah sama-sama kita puasa hari putih besok. Hari ni 11, lusa. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis boleh mula puasa hari putih. 13, 14 dan 15. Boleh puasa hari putih dan juga ini bulan haram. Bulan haram. Khamis, Jumaat, Sabtu ada satu fadilat juga. Satu fadilat siapa yang puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu pada bulan haram. Sekarang bulan pergi haji kan. Fadilat besar puasa pada bulan haram. Juga ditambah pula fadilat puasa hari Khamis. Ditambah pula puasa Ayyamul Bid, hari putih. Hari putih ni Nabi kata SAW, Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah 3 perkara yang janganlah ditinggalkan. Yang pertama solat witir, yang kedua solat duha, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, ibarat dia puasa setahun. Dengan syarat penuh lah 3 hari setiap bulan. Tak kisahlah dekat mana hari itu, tapi paling afdal kita ketengahkan hari itu pada 13 dan 14 dan 15. Hari ini 11 hari bulan Zulkaidah, maka boleh puasa pada hari Khamis. Ini Selasa, Rabu, Khamis. InsyaAllah. Terima kasih semua. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Jadi insyaAllah kita harapkan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk sama-sama kita amalkan apa yang kita belajar. Dan juga kita fahami betul-betul Allah dekatkan kita dengan ilmu yang kita belajar ini, insyaAllah. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.